Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammirna bil afiyah. Allahumma ja'al qawli qawlan mu'athiran fi qalbi wa qulubil hadirin wal mustami'in. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan dalam pertemuan kuliah gantian yang saya diminta supaya mengisi pada malam ini di atas sebab yang tertentu yang tidak dapat dielakkan oleh Al-Fadhil Doktor kita yang tidak dapat hadir pada malam ini. Jadi saya menggantikan kekosongan ini. Semoga-moga ada faedah dan manfaatnya daripada apa yang kita pelajari dan yang kita teliti pada malam ini. Dihormati, dikasihi tuan pengerusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga yang melihat dalam live kita pada malam ini. Semoga-moga kita semua diberkati oleh Allah dan diberikan kepada kita kesihatan, kelapangan dan juga keselamatan dunia dan juga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat kita semasa kita berada di sini. Kemudian yang kedua, kita sama-sama kita sama-sama berniat iktikaf. Semoga-moga Allah Ta'ala melipat gandakan lagi pahala kita dan Allah Ta'ala meletakkan ia dalam mizan hasanat kita, dan kita nak taruh dia sebagai zakhm dan juga simpanan untuk kita guna pada suatu hari nanti, hari yang kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hari yang kita tidak bawa duit walaupun RM1, hari yang kita tidak bawa air walaupun sebotol, beras sedikit kita tidak bawa. Hanyalah inilah amalan-amalan inilah yang mudah-mudahan akan menjadi bantuan dan pertolongan makan dan minum kita semasa kita berada dalam kubur dan juga selepas daripadanya. Tuan-tuan dan puan, di penghujung kuliah kita pada hari Ahad minggu pertama yang lepas, saya menyebut kalimah, dan juga ini dipanggil dengan, kita kata apa dia, kehebatan ataupun kita kata keistimewaan bahasa Arab. Kita tengok dah dalam pengajian yang dahulu, dalam bahasa kita bila kita sebut dosa, itulah satu-satunya kalimah yang ada. Kan? Ingat tak? Dalam pertemuan kita yang telah lepas, bila kita sebut dosa, maka dalam bahasa kita ada satu kalimah tu je yang menunjukkan kepada dosa. Tetapi bila kita buka kita tengok dalam kamus Arab, khususnya Al-Quran, kita tengok Allah Ta'ala menggunakan tak kurang daripada 9 nama ataupun 9 kalimah yang menunjukkan kepada makna dosa. Maknanya kalau kita tak jumpa kalimah ini, kita jumpa kalimah ini, maka ianya membawa makna dosa. Begitu juga dengan kalimah-kalimah yang lain. Kalimah kiamat, dalam bahasa kitanya boleh jadi kita sebut hari kiamat, hari bangkit. Nah, tetapi Allah Ta'ala menggunakan dalam Al-Quran itu berbagai-bagai nama. Yaumul qiyamah, yaumuddin, kemudian apa lagi, al-waqi'ah, al-zalzalah, macam-macam Allah Ta'ala letakkan nama menggambarkan tentang kiamat. Supaya apa? Supaya orang yang tak takut dengan waqi'ah, mudah-mudahan dia takut dengan zalzalah.
Dia tak takut dengan zalzalah, dia takut dengan yaumul qiyamah. Dia tak takut dengan yaumul qiyamah, dia takut dengan yaumuddin. Nah, tu. Maka tuan-tuan dan puan, begitulah hebatnya bahasa Arab. Sebab itu di penghujung kuliah kita yang telah lepas, perkataan 2, 4, 6, 8. Ada 8 kalimah sahabat-sahabat kita yang aktif dalam ilmu bahasa ini. Lalu mereka menulis, dia kata kalimah yang membawa makna datang ataupun hadir. Hadir itu dalam bahasa Arab tuan-tuan, datang itulah baru dalam bahasa kita. Samalah seperti dengan apa? Samalah seperti dengan perkataan dosa tadi. Kita hanya ada perkataan satu tu je, dosa je. Tapi bila kita buka Quran, bila kita jumpa kalimah, perkataannya al-ithm, maknanya dosa. Az-zam juga makna dosa. Al-utu makna juga dosa. Tu banyak kalimah. Tapi dalam bahasa kita hanya ada satu kalimah tu je. Maka tuan-tuan, dalam kalimah yang 8 ini, dalam bahasa kitanya, kita terjemah dengan makna datang. Semua tu kita sebut dengan datang. Tetapi bagaimana dia datang, bagaimana keadaan datang, bagaimana kaifiat dia datang, bagaimana cara dia datang dan sebagainya, itu kita tidak ada dalam bahasa kita. Tetapi bila kita buka kamus Arab, kitab Arab, khususnya Al-Quran dan hadis yang kaya dengan ma'ani ini, yang kaya dengan bahasa, dengan kaya dengan makna-makna ini, maka kita akan tengok daripada kalimah itu, kita orang yang tahu bahasa, maka dia sudah faham kenapa diletakkan kalimah ini di sini, tidak diletak kalimah ini di sini, sedangkan dua-dua kalimah ini dalam bahasa kitanya membawa satu makna. Kalau tuan-tuan tak faham, buat-buat faham je lah ya. Saya nak sebutnya supaya apa? Supaya kita faham bahawa Al-Quran ini dia punya kehebatan dari segi bahasa. Dari segi ilmu badai, ilmu bayam, ilmu nahwu, ilmu sarah, itu kita tak payah cerita dah. Sebab tu orang yang nak mentafsir Al-Quran ini, sekurang-kurangnya dia kena mahir dalam 10 ilmu utama. Bukan 1, 10. Salah satu daripadanya ilmu bahasa. Supaya apa? Supaya bila Allah Ta'ala menggunakan perkataan ini, tidak menggunakan perkataan ini sedangkan maknanya sama. Kenapa? Kena dibahas. Apa makna dia? Bagaimana cara dia datang, ataupun apa benda murad yang dia kehendaki. Maka tuan-tuan dan puan, sebab itu kita kata bukan senang nak terjemah Al-Quran, nak tafsir Al-Quran, bukan senang. Bukan semua orang yang memiliki kepakaran dan ilmu ini. Maka sebab itu orang yang nak mentafsir Al-Quran ini, ulama kita letak kurang-kurang dia kena mahir 10 ilmu. Nahwu, ilmu sarah, ilmu bahasa ini, ilmu badai, ilmu bayan, apa dia lagi? Ilmu ma'ani. Dia kena pakar. Bukan kata setakat tahu sikit-sikit, tak boleh. Dia kena pakar. Dia kena fasih. Macam kita kata doktor pakar. Kenapa kita kata dia doktor pakar? Sebab dia mari tengok, dia tahu dah. Pak cik ni sakit benda ni. Biasa pak cik nak batuk sakit tekak ke? Ya. Betul lah, sebab dia pakar. Bukan dia main agak-agak. Bila main agak-agak, itu bukan doktor pakar. Doktor pakar tuan-tuan, dia jamuh tangan kita tu, cah dia 200 dah. Tak? Dia tak cakap lagi, dia pegang tangan kita tu, dia cah dah 200. Tu baru ilmu doktor pakar sungguh, sebab dia nak tahu penyakit kita tu. Dengan pengalaman dan ilmu dia yang mendalam itu, maka dia tahu. Maka tuan-tuan dan puan, di antara kehebatan bahasa Arab ini ada 8 kalimah, yang kalimah ke-8 kalimah ini kita terjemah dalam bahasa kitanya makna datang semua. Kita terjemah dengan makna datang. Tetapi berbeza. Kalau benda sama, tak ada guna kita letak 8 tu. Buat apa nak letak 8? Berbeza. Baik, saya ambil satu-satu bagi siapa dia yang berminat, sebab kita tahu minat seseorang ini dia tidak sama.
Nah, ada orang dia ambil ilmu saja, ada orang dia nak bahasa sekali, ada orang dia nak ilmu nahwu, ilmu saraf. Sebab itu dalam kuliah saya perbagaikan. Semoga-moga cita rasa tuan-tuan itu walaupun tak kena banyak pun terkenalah sedikit. Nah, minat tuan-tuan tu. Baik, yang pertama, perkataan ata. Dalam kalimah dalam Al-Quran banyak tu, ya'ti. Ata fi'il madhi dia, ya'ti fi'il mudhari' dia. Nah, ata ya'ti, maka dalam bahasa kita datang. Tetapi dalam ilmu bahasa Arab, datang tu memang datang, tapi datang yang macam mana? Maka dipanggil datang daripada tempat yang dekat, itu dipanggil dengan ata. Nah, ata ya'ti, barulah dia pergi kepada tasrih yang 14. Tu. Nah, kemudian perkataan qadimah dalam ilmu sirah. Dalam ilmu sirah, perkataan qadimah ini saya rasa famous. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinata. Apa makna qadimah? Ya, ini datang daripada jauh. Maka betul lah tu, Nabi datang daripada Mekah mari ke Madinah. Jauh tak? Jauh. Sebab itu kitab-kitab sirah dia menggunakan perkataan qadimah. Datang. Ya, betul datang. Ata tadi pun datang. Ya, datang macam mana? Datang daripada tempat yang jauh. Kalimahnya qadimah. Yaqdumu, quduman, masdar dia. Nah, kalau datang daripada tempat dekat dipanggil ata ya'ti. Kemudian aqbala, satu lagi. Aqbala dalam bahasa kita pun dipanggil, diterjemuh dengan makna datang juga. Tapi datang yang macam mana? Datang dalam keadaan kita suka, minat kepada sesuatu benda, maka dipanggil dengan aqbala. Ni jumpa kawan kita di mana, di pasar raya. Kenapa kau datang? Maka kita kata aku datang kerana minat kepada handphone yang baru tu. Itu dipanggil dengan aqbala, yuqbilu, iqbalan. Kemudian yang seterusnya, yang keempat, hadara. Hadara ini telah pun dimelayukan kalimah ini. Yang kita tak kata hadir. Nah, siapa yang hadir besok? Tu hadir. Ismul fa'il dia hadirun. Ismu fi'il madhi dia hadara. Fi'il madhi dia hadara, fi'il mudhari dia yahduru. Maka hadara ini apa maknanya? Hadara ini ialah datang dalam memenuhi panggilan ataupun ajakan seseorang, maka dipanggil dengan hadara. Faham tak? Bila kita datang, kenapa kita datang? Kita datang kerana menerima panggilan ataupun kita jawab panggilan daripada orang yang minta supaya kita datang di atas jemputan makan ke apa benda ke, tak kisah. Itu dipanggil dengan hadara. Kemudian yang kita naknya ialah perkataan zara. Kerana ini ada kaitan dengan tajuk kita. Zara fi'il madhi dia, mudhari' dia yazuru. Hurufnya huruf zai. Jangan tulis dengan huruf zal. Huruf zal makna lain. Ini huruf zai. Zara, yazuru, macam anzala, yunzilu. Tu ejaan huruf zai. Apa maknanya? Zara maknanya datang dengan niat ataupun dengan tujuan untuk nak mendekatkan ataupun nak mengambil satu sebab, nak mengambil satu wasilah, maka itu dipanggil dengan datang. Seperti itu dipanggil dengan zara. Contoh apa dia? Macam kita kata mari ke mana? Nak pergi ke mana? Nak pergi ziarah. Ziarah siapa? Ziarah orang yang baru meninggal ke, ataupun ziarah kawan kita yang sakit ke, ataupun ziarah kawan kita tak sakit, cuma lama tak jumpa ataupun lama tak dengar khabar, kita pun pergi ziarah. Baik, perkataan ziarah itu maknanya apa dia? Maknanya kita datang kepada satu tempat untuk apa? Dengan tujuannya nak menjadikan dia sebab ataupun nak menjadikan dia wasilah untuk mendapat sesuatu benda. Maka bila kita pergi ziarah orang tu, wasilah kitanya ialah untuk nak mendapat pahala. Sebab apa?
Sebab kita orang Islam ini tuan-tuan dan puan, siapa dia yang siapa yang menziarahi saudaranya kerana Allah, bukan kerana duyan. Kan katanya betul Mr. Off tak nyanyi lagu dia kan, bila musim royan ramai saudara mara. Nah, maka kita pergi ziarah bukan kerana duyan, bukan rambutan, bukan cepedok, bukan itu, bukan ini, tapi kita pergi ziarah kerana nak menyambung silaturahim, nak menyambung tali persaudaraan, nak merapatkan kita lagi dengan saudara kita itu dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala akan hantarkan seorang malaikat sebagai apa? Sebagai meredai dan merestui perjalanan dia. Allah, pahala besar lah nak sebutnya. Kita pergi ziarah orang yang kita dah lama putus, ataupun tak lama pun tak, pergi ziarah saja-saja. Jiran kita tahu dia sihat, kita tahu dia ada dekat rumah, kita tahu dia sihat, tapi kita pergi saja-saja ziarah dengan kosak nak mencari pahala, nak mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya. Yang penting ikhlaslah kepada Allah, maka orang ini akan mendapat pahala besar. Sama juga dengan kata Nabi SAW, siapa-siapa yang mamin mu'minin, mana-mana orang mukmin yang memasukkan ke dalam hati orang mukmin itu as-surur. Apa makna as-surur? Kegembiraan, gembira. Orang tu sedih di atas sebab bencana ataupun bala yang menimpa dia sedih. Maka kita jumpa dengan dia, kita buat pandai, kita buatlah dengan cara macam mana pun menyebabkan dia itu suka, gembira dengan kita buat tadi. As-surur dipanggil dalam bahasa Arabnya as-surur, memasukkan dalam hati orang mukmin itu kegembiraan. Allah Ta'ala akan bangkitkan kepadanya selepas itu malaikat. Malaikat ini bertasbih, beristighfar kepada Allah Ta'ala, kepada orang tadi, sehingga bila? Sehingga dia mati. Bila dia mati masuk dalam kubur, maka Allah Ta'ala bagi tukar dia daripada amalan tadi kepada bentuk manusia ataupun bentuk laki-laki. Maka dia tanya, kenal tak saya? Di mana? Sewaktu kita duduk seorang-seorang dalam kubur. Waktu kita gelak duduk dalam kubur, waktu kita seorang duduk dalam kubur, waktu kita tak bawa air, tak bawa nasi, tak bawa beras, tak bawa duit, ketika itu kita bangun daripada kubur, maka ketika itulah Allah Ta'ala bangkitkan malaikat tadi, pergi berjumpa dengan kita dengan merupai seorang laki-laki, lalu bertanya, kenal tak? Oh, tak kenal. Tak kenal. Tapi tengok kepada kamu ini, tidaklah kedatangan engkau ini melainkan kebaikan untuk aku. Sebab apa? Datang kamu itu dengan mukanya yang cantik, dengan mukanya yang berseri, dengan pakaiannya yang comel, kemudian dengan wangiannya, maka kamu ini tidak datang melainkan kebaikan. Maka dia kata, akulah surur, kegembiraan yang engkau berikan kepada orang mukmin satu ketika dahulu, maka Allah Ta'ala tukarkan. Maka sekarang ini dia kata, apa-apa akulah peguam bela kamu. Bila malaikat mari bertanya kepada kita, muka dan nakir mari bertanya kepada kita, dialah pembantu penolong untuk nak kita ini jawab dengan betul dan sebagainya. Bila berhadapan dengan Allah Ta'ala nanti, dia juga akan menjadi peguam bela kita. Maka sebab itu ataupun oleh itu, tuan-tuan dan puan, kita cubalah cari jalan. Kalau tak boleh banyak pun, kita carilah sebelum kita meninggal dunia, kita carilah jalan untuk kita nak memasukkan rasa suka ke dalam hati orang mukmin ini. Semoga-moga kelebihan itu Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maknanya satu malaikat, kalau kita buat 2 orang, 2 malaikat, 3 orang, 3 malaikat. Allah. Kadang-kadang nak bagi orang suka ni tuan-tuan dan puan, bukan banyak pun, kadang-kadang tak perlu modal pun. Kita pandai bercakap je. Suami dia meninggal ataupun isteri dia meninggal,
kita pun sedih dah. Bukan kita sedih, dia sedih. Dia sedih, mari masjid pun tak mari dah, sedih dah. Tengok gambar bini dia menangis, sedih gitu. Kita pergi jumpa dengan dia. Kita nasihat dia ke, bagi tahu ke dengan kata-kata yang baik dan sebagainya, menyebabkan dia kata, "Oh, suka." Kemudian yang ke seterusnya perkataan toroqah. Toroqah ini adalah perkataan yang membawa makna datang pada waktu malam. Asra dia panggil berjalan di waktu malam. Tu asra, subhanallazi asra bi abdihi. Ini toroqah, maknanya kita datang pada waktu malam, itu dipanggil dengan toroqah. Maka dalam bahasa kita panggil datang juga. Kemudian qadada, iaitu datang kepada sesuatu tempat dengan qasad untuk mencari bekalan ataupun untuk mencari sesuatu benda yang bermanfaat untuk dia, untuk dunia dia. Itu dipanggil dengan apa dia? Qadada. Dan yang terakhir wafada. Wafada ni pun kalau tuan-tuan buka dalam kitab sirah banyak juga digunakan dengan perkataan wafada. Apa makna wafada? Wafada ini orang yang datang dalam keadaan berjumuah, itu dipanggil dengan wafada. Datang ramai, itu dipanggil dengan wafada. Adapun bahasa kita semuanya datang belaka. Itulah dia tuan-tuan dan puan, 8 kalimah yang membawa kepada makna dalam bahasa kita satu makna sahaja, tetapi dalam bahasa ataupun dalam bahasa Arabnya didatangkan dengan lebih kurang 8 perkataan. Dan seumpamanya juga yang famous dalam Al-Quran juga, dah saya sebut dah ni, saya sebut satu lagi yang famous dalam Al-Quran, perkataan ra'a dan juga nazara. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran tu mesti akan ada perkataan ra'a. Ra'a, yara, dia punya fi'il mudhari' dia. Kemudian nazara, dia punya mudhari' dia yang zuru. Apa beza makna dua ni? Dalam bahasa kita makna tengok, semua makna tengok ataupun lihat. Nazara makna tengok ataupun lihat, ra'a makna tengok dan lihat. Apa beza? Ulama lughah kata ada beza di antara dua kalimah ini. Apa dia? Ra'a biasanya Allah Ta'ala menggunakan perkataan ini kepada orang-orang yang selain daripada mukmin dan muslim. Sebab apa? Sebab mereka ini melihat sesuatu benda dengan tidak nak mengambil iktibar apa-apa. Maka Allah Ta'ala guna ataupun digunakan dengan perkataan ra'a. Mana apa? Tengok sesuatu benda, sekadar tengok, betul-betul tengok, tak ada fikir apa-apa. Tetapi berbeza dengan nazara. Nazara tengok juga, melihat juga, tetapi tengok dan lihat dalam keadaan mengambil iktibar daripada apa yang dia tengok. Itu kebanyakannya Allah Ta'ala menggunakan kepada orang mukmin. Bersifat dengan yang zurun ataupun tanzurun. Asal kalimah nazara. Itu tuan bahasa, bahasa. Baik. Kita tengok sikit pada malam ini dalam tajuk kita ubat hati yang pertama bagi hati yang keras ialah ziaratul kubur. Maka tadi saya sebut dah tadi apa makna ziarah tadi. Ziarah itu adalah daripada kalimah asalnya zara yazuru ziaratan. Maknanya kita datang kepada sesuatu tempat ataupun kepada sesuatu tempat lah dengan niat untuk mengambil mengambil pengajaran, mengambil iktibar, melihat dengan pandangan akhirat. Itu dipanggil dengan ziarah. Maka sebab itu kita disunatkan, sama ada laki-laki ataupun perempuan, disunatkan kalau perempuan tu dia bersyarat jugalah. Sunat ziarah pun betul lah sunat, tapi dia ada syarat-syarat dia yang kita akan tengok dia akan di pertemuan yang akan datang. Saya pada malam ini saya nak bawa sesiapa yang banyak ingat kepada mati bila kita pergi ke kubur, tujuannya adalah untuk nak mengingatkan kita kepada mati, supaya kita ini takut kepada mati
dan berkurangan kita melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah. Itu tujuan dia. Dan pergi kubur tu buat apa? Pergi kubur nak mengatik sebagaimana tuan-tuan tengok dan sebagainya tu. Tak, tujuannya nak berdoa. Maka murad ataupun tujuan pergi ke kubur tu buat apa? Nak berdoa. Nak berdoa, bukan pergi kerana nak kita kata bukan-bukanlah, bukan gitu. Makalah hak tu tak termasuk. Hak termasuk di sini, hak kata sunat kita pergi ziarah kubur ini kerana pergi nak menziarahi, nak berdoa kepada orang-orang yang ahli kubur tu, khususnya mak ayah kita ataupun adik-beradik. Dan dengan sebab itu juga semoga-moga dengan sebab doa kita itu Allah Ta'ala angkatkan darjat mereka, Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka, ataupun Allah Ta'ala ringankan seksaan mereka dan sebagainya. Itu Allah Ta'ala sahaja yang tahu, kita tidak tahu. Cuma pihak kita berdoa sahaja. Baik, maka kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia kata waqala ad-daqiq, sesiapa yang banyak ingat kepada mati, Allah Ta'ala akan muliakan dia dengan 3 perkara. Jangan pula kita kata, oh bila ingat kepada mati tak boleh nak buat kerja dunia, dia ingat kepada mati. Sebab apa dia? Kena duduk dalam masjid sama. Kan? Bukan maksud mati. Bila kita ingat kepada mati tak boleh dah nak pergi minum air kedai minum air kopi kat kedai tak boleh, nak baca buku-buku cerita tak boleh, nak baca surat khabar pun tak boleh. Sebab apa? Ingat kepada mati. Tak, bukan maksud begitu. Bukan maksud begitu. Maknanya kita ingat kepada mati bila kita nak buat dosa tak berani buat. Ingat pada mati lah tu. Kita mari ke masjid, mari belajar tu, di antaranya ingat kepada mati lah tu. Tak makan benda yang haram, tak ambil benda yang haram, tak ambil rasuah dan sebagainya. Ingat kepada mati lah tu. Maka sesiapa yang banyak dia ingat kepada mati, maka Allah Ta'ala akan, ataupun dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubati. Orang ini akan sentiasa dalam keadaan nak bertaubat selalu. Bila dia tengok tak kena, dia beristighfar, bertaubat. Sebab Nabi sendiri pun walaupun dia sudah diampunkan dosanya dulu, kini dan akan datang, tetapi dia tetap juga beristighfar, tetap juga bertaubat sebanyak, ada riwayat kata 70 kali, ada riwayat kata 100 kali. Itu duduk pada batas tubuh baginda Nabi SAW yang Allah Ta'ala dah ampun dah. Apalah kita ini yang celek mata tu. Kadang-kadang saya tak ada dosa hari ni sebab saya tak ada keluar pergi ke mana-mana, duduk dalam rumah. Tuan-tuan, dosa tu tak semestinya keluar daripada rumah. Dalam rumah pun berdosa, dalam bilik pun berdosa dah. Kadang-kadang duduk dalam bilik air pun ada dosa juga. Maka tuan-tuan dan puan, orang yang selalu ingat kepada mati ini, Allah Ta'ala berikan kepada dia kemuliaan yang pertama dengan dia segera ataupun suka bertaubat. Walaupun taubat ini dia ada pembahasan yang panjang, tuan-tuan. Taubat ini dia ada pembahasan yang panjang. Ulama kita meletakkan garis panduan dan rukun syarat. Ada kalau salah kita, dosa kita tadi dengan Allah Ta'ala, maka syaratnya ada 3. Kalau sekiranya dosa kita tadi bersangkutan dengan hak anak Adam, kita ambil duit dia ke, barang dia ke, apa benda dia ke, kita tuduh dia ke, kita telah memalukan dia ke, mengaibkan dia ke, itu barang dia, maka ditambah satu lagi syaratnya. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab ini dia kata bukan 3, bukan 4, bahkan ada 7. Imam Al-Qurtubi letak, siapa yang bertaubat dengan taubat nasuha, maka dia kena lazim 7 perkara. 7 perkara. Jadi saya tak sempatlah tuan-tuan nak sebut tu. Sebab apa? Masa kita tak mengizinkan. 10 minit lagi. InsyaAllah kalau ada kebetulan dengan ni, kita sebutlah akan datang.
Nah, dan Al-Imamul Ghazali rahimahullah dalam kitabnya yang mulia, karya yang agung, apa dia? Ihya Ulumuddin. Dia bahagikan kitab dia itu kepada beberapa bahagian. Salah satu daripadanya dipanggil dengan Al-Munjiyat. Dia ada Al-Muhlikat, dia ada Al-Munjiyat. Apa dia Al-Muhlikat? Al-Muhlikat benda-benda yang boleh membinasakan kita, merosakkan kita, memunahkan kita. Kemudian yang kedua, Al-Munjiyat, iaitu benda-benda yang boleh menyelamatkan kita. Saya ulang lagi sekali. Dia kata Al-Muhlikat, benda-benda yang boleh membinasakan kita. Kemudian Al-Munjiyat, benda-benda yang boleh menyelamatkan kita. Maka kata Imam Al-Ghazali, benda-benda yang boleh menyelamatkan itu ada 10. Ada 10. Nombor 1 daripada 10 ataupun 1 daripada 10, Imam Ghazali letak nombor 1. Nombor 1-nya ialah taubah. Maka kita kena pergilah pula kepada taubah tu, apa benda, rukun dia, syarat dia dan sebagainya. Tapi sekali lalu kita sebut dekat sini, itulah kemuliaan yang diberikan kepada orang yang sentiasa ingat ataupun lazim dengan mengingati kematian. Kemudian yang kedua, wa qana'atul qalbi. Yang kedua, wa qana'atul qalbi, iaitu rasa puas ataupun rasa cukup di dalam hatinya. Allah Ta'ala campurkan dalam hati dia rasa cukup. Qana'ah, kita panggil pun qana'ah tak? Ada. Walaupun mungkin orang sini saya rasa tak tahulah pakai ke tidak perkataan ini, tapi banyak juga tempat dia menggunakan perkataan qanaah, sama seperti perkataan tawaduk, khusyuk dah. Itu semua bahasa Arab tapi dimelayukan. Khusyuk, tawaduk itu kalimah yang agak famous, tapi qanaah ini saya rasa mungkin kita kurang sikit pakai. Tetapi di sana ada orang yang pakai qanaah itu. Dan qanaah itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya rasa cukup. Itu dipanggil dengan qanaah. Maka Allah Ta'ala campurkan ke dalam hati orang yang ingat kepada mati ini rasa cukup dengan apa yang dia ada. Campur di mana? Dalam hati dia. Sebab tu Nabi kata bukanlah kaya itu bikasratil arad. Bukanlah kaya itu dengan kamu memiliki banyak benda. Ni hadis Nabi, tuan-tuan. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya benda kamu miliki. Maksud apa dia? Duit banyak, rumah banyak, kebun pun banyak, dah lah banyak luah-luah pula. Dah lah luah, benda-benda yang ada dalam tu itu benda-benda yang berharga. Ada musangking, ada pokok musangking D24, D2, D8. Berharga. Tapi Nabi kata yang sebenar kaya itu ialah, dia kata ghinan nafsi, kaya nafs. Maka sebab tu kita kena ingat, dulu saya pernah sebut dah, Imam Ghazali dia kata 4 kalimah ini diitlaqkan dengan makna yang satu. Al-aqlu, an-nafsu, al-qalbu, apa satu lagi? 4 semua 4. Maka semua itu dia kembali kepada makna hati. Maka bila kita tengok dekat situ, maka Nabi kata ghinan nafs, maknanya kaya nafsu, bukan kaya nafsu, kaya hati. Orang yang hati dia kaya, tuan-tuan dah apa-apa, Allahu Akbar. Kita rasa macam sikit dia kata ni banyak dah, terima kasih. Tapi orang yang miskin hati, Allah bagi banyak pun sikit nak lagi. Maka tuan-tuan, bila perasaan itu ada, dia akan bertukar pula kepada tangga yang kedua, iaitu hasad. Lagi pada hasad lah. Macam mana dia boleh banyak pada aku ni, tak boleh jadi ni. Bila pergi kepada yang kedua, dia akan naik tangga yang ketiga pula. Macam mana nak buat?
ataupun macam mana nak jatuhkan dia, ataupun macam mana nak bagi dia tak dapat juga, biar sama-sama tak dapat. Sebab tu tuan-tuan dan puan, ghinan nafs ataupun kaya hati ini merupakan obat yang paling besar. Paling besar. Khususnya kaum ibu. Tuan-tuan, puan-puan balik di rumah nanti ataupun pergi ke kedai buku besok-besok, puan-puan cari satu buku nama dia Al-Iman wal Hayat. Al-Imanu wal Hayat. Maknanya iman dan kehidupan. Karangan siapa? Karangan almarhum Ad-Doktor Yusuf Al-Qardawi. Tuan-tuan, puan-puan baca, ada satu etika mengenai dengan seorang perempuan yang suami dia marah, lalu dia cerai dan dia ambil semua benda yang dia beri kepada isterinya itu, lalu dia kata, aku telah ambil semua kebahagiaan kamu. Aku dah ambil dah semua kebahagiaan kamu. Maka katanya si isteri, oleh kerana isteri yang baik, isteri yang salihah, dia kata, ambillah kebahagiaan kamu itu, kerana kebahagiaan aku ini terletak dalam hatiku, dan hatiku ini hanya boleh ditakluki dan dimiliki oleh tuanku sahaja, yakni Allah Ta'ala sahaja. Menyebabkan tak ada apa masalah, ambillah nak ambil apa pun, tapi tak ada kisah. Itu dipanggil dengan satu cerita yang agak menarik, khususnya orang perempuan. Bacalah buku tu. Duduk depan lagi buku tu, bukan kata duduk jauh ke belakang. Dia tebal, buku tu memang tebal, tapi cerita tu duduk kat depan-depan lagi. Tuan-tuan carilah mengenai dengan tajuk kebahagiaan. Tu dia punya tajuk pembahasan dia, kebahagiaan. Semalam kita kuliah gantian juga di masjid Mardiyah Melawati dekat dengan rumah Datuk Isu Aslam tu lah, pengarah filem Gerak Khah tu. Dekat situ kita bincang pasal apa? Kita bincang mengenai dengan tajuk kebahagiaan. Di mana sebenarnya kebahagiaan. Baik, yang ketiga, Allah, seminit lagi. Yang ketiga ni pun seminit tak ada dah tuan-tuan. Kita ambil lain kali pula lah, insya-Allah. Yang ketiga ni penting juga. Yang ketiga ni memang penting, sebab kalau tak ada yang ketiga ni, kita buat amal ibadat pun dalam keadaan malas. Jadi macam mana kita nak suruh kita buat dalam keadaan rajin? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha nafsin la tashba'na wa la yasma' wa na'udzubika ya rabbana min ha'ula'il arba'. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.